Salam sejahtera, bertemu lagi dalam subjek sejarah kita 4. Kita akan sambung 4.5, bab 4, reaksi penduduk tempatan terhadap penyerahan Sarawak. Faktor penentangan ada 3. Tindakan Vinebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Faktor yang kedua adalah Vinebrook telah mengenepikan surat wasiat daripada Charles Brooke. Faktor yang ketiga, Gerald T. McBrien, setiausaha kepada Vinebrook, telah menggunakan muslihat. Bentuk penentangan penduduk tempatan, mereka mengadakan persidangan, rakyat Sarawak mengadakan demonstrasi, mereka meletak jawatan beramai-ramai, bantahan dari golongan wanita, mereka menggunakan akhbar, mereka menulis surat bantahan, mereka menubuhkan kumpulan Rukun 13 dan membunuh Gubernur Sarawak yang kedua. Reaksi penduduk yang menyokong penyerahan, mereka merasakan bila serahkan kepada British akan memajukan negeri Sarawak. Bila dah negeri Sarawak maju, automatik akan memajukan penduduk tempatan. Mereka juga menganggap bila Sarawak diserahkan kepada British akan membuka peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Kita tengok dulu faktor penentangan Sarawak. Tindakan Vinebrook bertentangan dengan Perlembagaan 1941. Prinsip ke-8 dalam Perlembagaan 1941 telah menyatakan bahawa pemerintahan sendiri akan diberikan kepada rakyat Sarawak. Dalam Perlembagaan 1941 telah state dekat situ, akan diserahkan kepada rakyat Sarawak. Menurut perlembagaan ini, penduduk Sarawak akan dibimbing, akan diberi tunjuk ajar untuk mentadbir negeri mereka sendiri. Tapi tindakan Vinebrook menyerahkan Sarawak kepada British telah melanggar prinsip ke-8 ini. Vinebrook telah menafikan hak rakyat Sarawak untuk mendapatkan pemerintahan sendiri seperti yang termaktub dalam perlembagaan ini. Faktor yang kedua, Vinebrook telah mengenepikan surat wasiat Charles Brooke. Sebelum Charles Brooke meninggal, dia telah tulis surat wasiat. Vinebrook telah membuat keputusan tanpa berbincang dengan Raja Muda Anthony Brooke dan Tuan Muda Bertram Brooke. Golongan ini menentang penyerahan, mahu memulihkan pemerintahan dinasti Brooke supaya dapat menuntut kemerdekaan dengan mudah. Faktor yang ketiga, penentangan rakyat Sarawak. Gerald T. McBrien telah menggunakan tipu muslihat. Gerald T. McBrien ni telah menggunakan pelbagai muslihat seperti tekanan, desakan, pujukan dan sogokan untuk mendapat persetujuan daripada ketua tempatan. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah bin Datuk Patinggi Haji Muhammad Kasim ini merupakan salah satu pejuang di Sarawak. Ini adalah gerakan anti penyerahan, disertai oleh Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Melayu Sibu, Barisan Pemuda Sarawak, Persatuan Dayak Sarawak. Selepas rakyat tempatan tahu Sarawak diserahkan kepada British, timbul penentangan daripada rakyat tempatan. Golongan yang menentang penyerahan Sarawak ini telah melancar pelbagai bentuk penentangan dan bantahan terhadap penyerahan Sarawak kepada British. Bentuk penentangan yang pertama adalah mengadakan persidangan. Johari Anang dan Syarkawi Osman telah menganjurkan persidangan yang dihadiri oleh perwakilan dari seluruh Sarawak. Pengurusi persidangan ini adalah Johari Anang,
Objektif persidangan tersebut adalah untuk mengadakan demonstrasi pada setiap 1 Julai kerana menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan yang menyertai persidangan ini termasuklah Pergerakan Pemuda Melayu, Barisan Pemuda Sarawak, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Persatuan Melayu Miri, Kesetiaan Muda Matu dan Persekutuan Bumi Putera. Bentuk yang kedua adalah mengadakan demonstrasi. Pada 30 Oktober 1946, demonstrasi pertama telah diadakan ketika kedatangan Gubernur pertama Sarawak, Charles Arden Clark di Astana. Demonstrasi ini telah diketuai oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Perakan ini telah disertai oleh 16 persatuan Melayu. PKMS telah mendesak British berundur dari Sarawak. Antara kata-kata yang tulis termasuklah, kami membantah dengan sekeras-kerasnya atas tindakan Brooke menyerahkan Sarawak kepada kolonial Inggeris. Sarawak adalah hak kami, deburkan kolonial. Spanduk dan poster anti penyerahan telah ditampal di pokok, di perahu dan jeti. Demonstrasi di Sibu telah diketuai oleh PPM. Beberapa demonstrasi berjaya dilaksanakan. Ini gambar PKMS mengadakan tunjuk perasaan menentang Sarawak kepada British. Bentuk penentangan yang ketiga adalah meletak jawatan beramai-ramai. British menyedari pemimpin anti penyerahan terdiri daripada pegawai perkhidmatan awam dan guru. British telah bertindak mengeluarkan perkeliling, perkeliling nombor 9 stroke 1946 pada bulan Disember 1946. Dalam perkeliling tersebut, dia melarang mana-mana pegawai menyertai gerakan anti penyerahan. Pada 2 April 1947, seramai 409 orang kaki tangan kerajaan telah meletak jawatan. Kaki tangan yang meletak jawatan tersebut termasuklah guru serta petugas di pos dan telegraf, Jambatan Merin, Kastam, Perubatan dan Kesihatan, Percetakan, Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Kerja Raya, Bomba dan Perbendaharaan. Seterusnya, seramai 56 orang pelajar Maktab Perguruan Melayu di Sarawak bertindak menamatkan pengajian sebagai simbolik bantahan terhadap perkeliling nombor 9. Ramai 409 orang letak jawatan. Semua orang kata jabatan-jabatan yang terlibat dengan kerajaan ketika itu boleh dikatakan lumpuh bila 409 orang meletak jawatan secara tiba-tiba. Bentuk penentangan yang keempat, bantahan golongan wanita. Kalau tengok dalam slide ni, Cikgu Lily Eberwin, ketua kaum ibu. Yang kedua itu adalah demonstrasi kaum ibu membantah penyerahan Sarawak kepada koloni British 1947. Golongan wanita yang menentang hebat penyerahan Sarawak adalah Cikgu Lily Eberwin. Cikgu Lily Eberwin ini mewakili PKMS. Hajah Sipah Tuanku Othman, Dayang Fauziah dan Cikgu Ajibah Abul. Kaum ibu telah diketuai oleh Cikgu Lily telah pergi ke Rumah Panjang untuk mengadakan kempen kesedaran. Mereka sanggup korbankan masa dan tenaga untuk mengatur demonstrasi menentang penyerahan Sarawak. Cikgu Ajibah Abul telah mengetuai kaum wanita untuk bergabung tenaga dengan gerakan anti penyerahan dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Sarawak. Bentuk penentangan yang kelima, mereka menggunakan akhbar. Gerakan anti penyerahan telah mendapat tenaga baru apabila utusan Sarawak diterbitkan pada 1949. Utusan Sarawak ni digunakan sebagai saluran tapak untuk sebarkan tentangan, untuk sebarkan fahaman untuk menentang
mereka menentang idea penyerahan Sarawak kepada British. Mengarang menggunakan kritikan yang tajam terhadap rancangan penyerahan Sarawak. Contohnya dalam memberi ulasan berita tentang tindakan kerajaan British menyekat Anthony Brooke daripada memasuki Sarawak pada 16 September 1949. Contoh yang kedua adalah artikel bertajuk Kerajaan British Menipu Rakyat yang disiarkan pada 7 November 1949. Bentuk yang keenam, bentuk penentangan yang keenam adalah menulis surat bantahan. Pergerakan Pemuda Melayu PPM telah mengutus surat kepada kerajaan British di London untuk menyatakan bantahan mereka terhadap penjajahan Sarawak. Pada tahun 1949, BPS telah menghantar referendum memansuhkan penyerahan Sarawak. Mereka menghantar surat bantahan kepada Perdana Menteri British Clement Attlee dengan salinannya kepada Kabinet. Anthony Brooke kemudiannya menentang idea penyerahan melalui sistem perundangan. Anthony Brooke telah membuat rayuan kepada Privy Council. 16 Julai 1948, Anthony Brooke membawa kes ini ke Mahkamah Tinggi Brunei. Tetapi sayangnya rayuan tersebut telah ditolak. Bentuk penentangan yang ketujuh adalah menubuhkan kumpulan Rukun 13. Rukun 13 ni telah ditubuhkan secara sulit oleh Pergerakan Pemuda Melayu di Sibu pada 20 Ogos 1948. Kumpulan ini diketuai oleh Awang Ramli, Mursyidi Siddiq dan Bujang Suntung. Sasaran dia, kumpulan ni adalah untuk menghapuskan mana-mana pegawai tinggi British di Sibu Sarawak. Satu mesyuarat sulit telah diadakan untuk membunuh Duncan Stewart pada 3 Disember 1949. Gerakan ni lebih radikal lah, kumpulan Rukun 13 ni. Dia tak ada nak bincang-bincang, dia terus bunuh. Peristiwa sungkit berdarah ni, Rosely Dobbie telah menikam Duncan Stewart. Seminggu kemudian, Duncan Stewart telah meninggal dunia di Hospital Singapura. Peristiwa ini dikenali sebagai nama sungkit berdarah. Pembunuhan Duncan Stewart telah memberikan kesempatan kepada British untuk menindas gerakan anti penyerahan. Kiranya tindakan membunuh Duncan Stewart ni memberi kesan lah. British mengambil kesempatan untuk melancarkan gerakan menindas anti penyerahan. Pada 6 Disember dan 7 Disember 1949, British telah menutup PPM, PKMS, BPS dan Angkatan Semangat Anak Negeri Sarawak. Anthony Brooke merayu semua persatuan anti penyerahan supaya menghentikan usaha menentang penyerahan pada 5 Februari 1951. Rosely Dobbie, Mursyidi Siddiq, Awang Ramli dan Bujang Sontong akhirnya dihukum gantung hingga mati setelah didapati bersalah membunuh Duncan Stewart. Manakala anggota Rukun 13 yang lain telah dikenakan hukuman penjara. Gerakan anti penyerahan ini kiranya gagal. Tetapi gerakan tersebut telah memberikan kesedaran dan membangkitkan semangat nasionalisme dalam kalangan penduduk Sarawak. Semangat tersebut membawa kepada penubuhan parti politik di Sarawak. Ni Rosely Dobbie. Rosely Dobbie telah ditangkap dan diiring oleh ramai polis ketika itu.
Berikut adalah reaksi penduduk yang menyokong penyerahan Sarawak. Di sebalik penentangan terhadap penyerahan Sarawak, terdapat juga penduduk yang menyokong penyerahan ini. Okey, kumpulan penyokong ini diketuai oleh Datuk Bandar Abang Haji Mustafa dan Datuk Amar Abang Haji Sulaiman. Terdapat beberapa faktor yang menyokong penyerahan Sarawak, iaitu untuk memajukan negeri dan penduduk tempatan, serta memberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Okey, dalam orang kata memajukan negeri ni, ahli Majlis Negeri Datuk Bandar Abang Haji Mustafa telah menyatakan selepas perang negeri Sarawak mengalami banyak kemusnahan. Penyerahan ini dapat memajukan Sarawak dalam pelbagai aspek seperti politik, perhubungan, perdagangan, pertanian, pendidikan, kesihatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Sarawak. Okey, reaksi yang kedua, memajukan penduduk tempatan. Golongan pro penyerahan ni yang menyokong penyerahan Sarawak kepada British telah menubuhkan Young Malay Association YMA untuk menggalakkan kemajuan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan sosial. Pertubuhan ini membantu orang Melayu yang mundur, yang miskin, yang ketinggalan dalam pelbagai aspek. Kegiatan YMA menjurus dalam bidang pelajaran, agama dan sukan. Pertubuhan ini telah menubuhkan cawangannya di Sibu, Kelakar dan Miri. Reaksi yang ketiga, memberi peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Ramai golongan cerdik pandai di Sarawak diberikan peluang untuk mengisi jawatan tertinggi dalam perkhidmatan kerajaan seperti peguam, doktor dan jurutera. Oleh itu, British akan memberikan taraf berkerajaan sendiri kepada Sarawak. British memiliki Sarawak tanah jajahannya. Langkah tersebut telah menggambarkan rancangan besar British di tanah Melayu, Singapura dan wilayah utara Borneo. Penyerahan Sarawak telah mencetuskan pelbagai reaksi. Ada yang menentang dan ada yang menyokong daripada penduduk. Okey, ni saya terangkan tadi. Tiga reaksi rakyat Sarawak. Okey, memajukan negeri, memajukan penduduk tempatan, memberikan peluang pekerjaan dalam perkhidmatan awam. Okey, mereka rasa yang pro, yang menyokong ni bahkan mendatangkan keuntungan kepada Sarawak. Okey, mereka akan dapat memajukan orang Sarawak. Yang ketiga, memberi peluang pekerjaan. Okey. Alright guys, itu saja subtopik 4.5 kita.